Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu? Muka surat 260. Pada pertemuan kita yang lalu, kita masih lagi kupaskan bersama di dalam bab yang membincangkan tentang zakat. Namun kita kupaskan perkara-perkara yang berhubung kait dengannya, mengenai zakat, mengenai pensucian jiwa, mengenai pengorbanan harta, jiwa dan raga dan sebagainya. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di mana kita telah sampai ke muka surat 260 dan seterusnya insya-Allah kita akan mengambil hadis yang seterusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya adalah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Man atahu Allahu malan, yakni barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka harta, falam yuaddi zakah, lalu mereka tidak tunaikan zakatnya, muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an iqra lahu zabitan yutawwafuhu yaumal qiyamah. Yang bermaksud, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan digantikan rupanya pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa. Jadi dalam hadis itu kemudian diteruskan bahawasanya kedua matanya yang dilindungi warna hitam pekat lalu dikalungkan ke leher sepemilik harta yang terbabit. Ular itu kemudiannya memegang rahangnya dan berkata kepada orang tersebut, aku ini adalah harta simpananmu dan aku ini adalah harta kekayaanmu. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surah Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam ayat itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, yang bermaksud wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi. Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaannya. Jangan kalian bersangka bahawasanya kebakhilan itu baik bagi kalian, bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, daripada ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman ataupun memperingatkan umatnya supaya jangan kita bakhil. Harta yang kita miliki adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Kalau kita bakhil dan tidak keluarkan haknya, tidak mensucikan harta tersebut, nescaya harta itu kelak
akan memakan diri kita sendiri. Cuma kadang-kala kita lihat, kita bincangkan tentang zakat. Zakat berapa persen nak kena keluarkan? 2.5%. Orang yang ada $100 tak perlu keluarkan zakat. Pasal tak cukup nisab. Nanti kita akan bincangkan nisab dan haul. Orang yang ada $1,000 tak perlu keluarkan zakat. Pasal tak cukup nisab. Kalau ada $100 nak keluarkan zakat, katakan berapa? 2.5%? $2.50. Tutup sebelah mata, tutup dua-dua mata. $2.50. Kalau $1,000, $25. Betul? $25. Tapi tak wajib keluar zakat kalau baru $1,000. Kalau $10,000, ada $10,000, dia baru wajib keluar zakat kalau dah cukup nisab, cukup haul. Berapa zakatnya? $250. Orang yang ada $10,000, apa 250? Tutup sebelah mata, keluarkan zakat. InsyaAllah. 10,000 ada. Tetapi pada jemaah, ujian dia begini. Ujian dia, orang yang $10,000 tu tak ada ujian. Ujian dia kecil lah. Tetapi ujiannya apabila kita ada semakin besar. Kalau $10,000, 250. Tapi kalau kita ada $100,000, setiap tahun 2,500. 100,000. Kalau kita ada 100,000, 2,500. Kalau kita ada 1 juta, setiap tahun 25,000. 25,000. 25,000 boleh beli apa? Wow. Betul kan? Kalau kita ada 1 juta, kita ada 2 juta, 50,000. 50,000, satu tahun 50,000 nak kena keluar. Betul. Kalau kita ada 1 juta, 25,000. Ada lagi satu kategori orang ada 10 juta. Berapa nak kena keluar? 250,000. 250,000 boleh beli satu rumah kecil. Setiap tahun beli rumah. Ini dia ujian dia apabila semakin banyak duit. Yang 1,000 tak terjejas. Tapi kalau ada 10 juta, setiap tahun nak kena keluar 250,000. 200, 1/4 million tu. Fikir punya fikir. Tu kalau dia ada 100 juta, kalau dia 200 juta, setengah juta, 500,000. Takkan Ustaz setiap tahun keluarkan 500,000. Ni dah masalah ni, pasal dia ada 200 juta. Kalau dia ada 100 juta, itulah dia. Berapa dia tadi? Dah lost count pun. Ni contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Satu juta yang 250,000. Dah lah, pening kepala. 10 juta. 10 juta, dia ada 10 juta, $250,000. Kalau ada 10 juta. Setengah juta dolar. Hasbunallah. Betul. 2.5%. Senang kira kalau dia ada 100 juta, 2.5%, 2 juta setengah. Awak ada 100 juta. Betul. 100 juta, 2 juta setengah setiap tahun. 2 juta setengah ni tahun ni. Tahun depan 2 juta setengah. Dah 5 juta. Ini bukan main kecil-kecil. Besar. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ujian. Ujian bagi mereka yang ada harta. Tak ada harta tak kena uji gini. Tak ada harta ujian ala kadalah. Tak dapat 200, dapat 600 GST pun alhamdulillah. Orang yang ada harta tak take GST masuk ke tak masuk tak perasan. Itu yang kadang-kadang orang tak tahu pula duit masuk. Ni orang yang banyak harta lah. Tak tahu duit masuk berapa juta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Macam mana pada ketika itu para jemaah? Baik. Bagi golongan sedemikian, kalau dah kaya sangat, dia ingat 100 juta yang dia dapat itu, agak-agak, dia boleh dapat tak kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala? Tak dapat.
Katakan dia go back time. Sekarang dia dah ada 100 juta. Setiap tahun dia nak kena kasih zakat 2.5%, 2 juta setengah. Katakan dia tak ada 100 juta. Dia tolak 10 years ago. Kembali kepada 10 years ago. Pada ketika itu dia tak ada 100 juta. Agak-agak pada ketika itu, katakan kita ni lah orang-orang biasa ni, ada satu, katakan Bill Gates lah. Bill Gates kan Microsoftnya big boss. Bill Gates telefon kita, Mr. Faizal, Mr. Kasim, Mr. Osman, Madam Fauzia, Madam Latifah, Madam Fatimah, Madam apa? I want to join venture with you. Oh, Bill Gates nak join venture dengan kita. Ini kan nanti untung. Kalau Bill Gates nak join venture dengan kita, dia kata, okay, you usahakan, aku kat belakang keluar duit. Aku pastikan berjaya. Kalau dia nak join venture dengan kita, agak-agak berapa yang kita nak? Kalau Bill Gates minta 50-50, okey tak? 50-50, Bill Gates ni itu $1 billion, 50-50, bagus tak? Kalau kita tamat, tak boleh lah. I work hard, I take 60%, you take 40%. Bill Gates take 40%. Agaknya Bill Gates kata, I take 80%, you take 20%. Kita pun dah gembira. Kita nak joint venture dengan Temasek Holdings. Temaseknya harta, 20% kita dapat. Tutup mata, yes. Tok sah 20%, dapat 5%, dapat 1%, hebat. Bill Gates offer, dia ambil 60%, kita ambil 40%. Kita nak tak? Nak. Dia ambil 80%, kita ambil 20%. Nak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala joint venture dengan kita. Allah Taala kata, engkau ambil 97.5%. Untuk Allah 2.5%. Okey tak? 97.5% kita punya. Allah Ta'ala punya 2.5%. Sign? Agree? Sign. Setuju? 10 tahun kemudian, kita dah ada 100 juta. Ini dia ujian. Dah ada 100 juta. The 2.5% dah jadi 2 juta setengah. Kalau kita tengok daripada perspektif ianya adalah joint venture, Tok Sah kata 2.5%. Sewajarnya kalau joint venture, aku join company A dengan company B 50-50. Kalau aku tak join dengan company B, aku tak untung. Join dengan company B sampai 100 juta. Tak apalah, dia punya 50 juta, akunya 50 juta. Kita happy. Walau setengah-setengah. Pasal joint venture. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, dalam bab zakat, lihat itu sebagai joint venture. Kerana kita tunaikan zakat, Allah Ta'ala istilahnya, ibaratnya ada share dengan kita, kita punya bisnes penuh dengan keberkahan, kita dapat flourish bisnes. Ini contoh. Kerana itu kita dapat harta yang lumayan. Kemudian tiba akhir tahun, close book, share, bagi share untuk Islam 2.5%. Bukan 50-50. 2.5%. InsyaAllah. Ini hak umat Islam. Contoh. Itu pun hak bukan untuk apa? Untuk diagihkan kepada fakir, miskin, fisabilillah, orang yang berhutang, kembalikan. 2.5%. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maka bagi mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat, maka hartanya itu akan ibarat menjadi ular yang akan menggigitnya kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan, tidak menjadikan kita tergolong bersama orang-orang yang bakhil. Allah Taala jadikan kita orang-orang yang menunaikan hak. Harta kita juga ada hak. Dan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita bermujahadah. Baik. Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Baihaqi meriwayatkan lafaznya menurut versi Al-Baihaqi, Al-Baihaqi dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Pada satu ketika Nabi menyeru kepada para sahabatnya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam serukan?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Siapakah dia orang-orang muhajirin? Kita sering sekali tahu. Ketika zaman Nabi ada golongan Ansar, ada golongan muhajirin. Muhajirin adalah mereka-mereka yang berhijrah daripada Mekah, mereka berhijrah pergi ke Madinah. Maka mereka itu muhajirin. Datang daripada perkataan hajara. Mereka muhajirin. Golongan Ansar adalah orang-orang yang berada di Mekah. Mereka apabila datang muhajirin, mereka mengalu-alukan kedatangan muhajirin, membantu agama Islam, membantu agama Allah. Jadi mereka disebutkan Al-Ansar, para pembantu agama Allah. Baik. Rasulullah menyeru, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisalin, di sana ada 5 perkara jika kamu ditimpa atau terjadi di lingkunganmu, maka aku berlindung kepada Allah agar kamu tidak sempat menemuinya. Baik. Apakah dia 5 perkara tersebut? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila suatu kaum perbuatan zina sudah bermaharajalela sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 5 perkara di mana ianya satu bencana yang amat berat supaya jangan sampai berlaku ke atas diri kita. Apakah dia? Pertama, apabila perzinahan telah bermaharajalela di dalam sesebuah masyarakat. Nabi SAW sebutkan bila? Lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Pada ketika itu, para sahabat semua jaga tertib. Semua jaga hak-hak Allah, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi katakan 1400 tahun yang lalu akan berlaku di akhir zaman zina bermaharajalela. Berleluasa. Para sahabat tak dapat terfikir bagaimana perkara itu berlaku. Tetapi hari ini kita lihat perkara perzinahan telah berleluasa berlaku di hadapan mata kita pun kita tak boleh buat apa-apa. Menjadi satu perkara biasa. Sehingga sampaikan ada sebuah negara baru-baru ini dengar cerita dia nak buat satu undang-undang. Kalau seorang barang siapa masuk ke negaranya itu, hubungan jenis di luar pernikahan menjadi satu jenayah. Hubungan jenis sesama jenis menjadi satu jenayah. Bukan kata hubungan jenis, berkhalwat 2 orang lelaki dan perempuan berada dalam satu bilik menjadi satu jenayah. Bak kata nak masuk hotel kena tunjuk surat nikah. Bagus tak? Demi untuk menjaga kebaikan masyarakat. Tetapi negara itu dikritik. Apa negara tak ada kemajuan? Jadi perkara yang mereka nak lakukan, hubungan jenis di luar perkahwinan itu menjadi satu jenayah, diharamkan dalam negara tersebut, masyarakat tak suka. Ada orang Islam pun yang boykot, hasbunallah wa ni'mal wakil. Contoh. Jadi apa yang dia nak? Dia nak berleluasa. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Setiap orang ada kelemahan. Setiap orang memang ada kesilapan. Setiap orang buat dosa. Tetapi perkara ini contoh perkara yang tak pernah berlaku sebelum ini di zaman yang lalu. Negara kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Negara Singapura kita, katakan. Sekarang, dengan 10 tahun yang lalu, 1990s katakan, 20 tahun yang lalu. 1990s tak ada konsep, maaf kata, hotel transit.
Hotel yang orang masuk 2 jam, 3 jam. Tak ada. Pada zaman itu kalau kita lihat tahun 90-an, orang nak pergi dating, pergi duduk East Coast, bentang tikar, pergi dating lah. Contoh, pergi kebun bunga. Tak ada tempat. Tetapi sekarang apa yang berlaku? Hari Minggu kita lihat apa yang berada di sana. Dan orang-orang yang lakukan itu adalah masyarakat Islam Singapura. Masyarakat Islam kita. Saudara-saudara Islam kita, ada di antara mereka daripada para pekerja asing. Saudara-saudari perempuan kita yang datang daripada Indonesia katakan, line up. Maksiat berlaku di hadapan kita. Boleh kita buat apa-apa? Tak boleh buat apa-apa. Tempat yang mereka langgani, tempat yang mereka pergi pun ada lesen. Ada lesen. Bukan hotel lagi sekarang. Sekarang tu dah bukan hotel, jadi tempat bilik sewa maksiat. 2 jam masuk keluar. Next, 2 jam masuk keluar. Ambil nombor. Macam hospital. Okay, 531. Next, awak masuk. Lepas tu, awak bilik sana, awak bilik sini. Di Singapura ini tak ada badan khairat, tak ada badan dakwah ke yang boleh lakukan sesuatu? Berlaku. Ini yang Rasulullah SAW katakan. Aku berlindung kepada Allah agar kamu tidak menemuinya. Ya ma'syaral muhajirin, khamsun khisalin. Ada 5 perkara. Ini betulitum bihin. Sekiranya kalian itu diuji dengannya. Wa nazalna bikum wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Rasulullah katakan, aku berlindung agar kamu supaya jangan sampai bertemu dengan waktu tersebut. Lam tazharil fahishah fi yaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimul ta'un wal auja'. Aku berlindung kepada Allah agar kamu tidak menemuinya. Pertama, apabila suatu kaum perbuatan zina sudah bermaharajalela sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan. Macam ta'un. Maksudnya apa? Dah jadi macam pandemik. Wabak. Wabak tu semua orang kena. Semua terkena. Semua bermaharajalela. Ketika SARS tu, ketika COVID, semua tahu. Depan-depan kita. Ini contoh wabak. Dan itu berlaku hari ini. Maka mereka akan diserang ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Kalau berlaku perkara sedemikian, mereka akan diturunkan wabak dan akan bertemu penyakit yang belum pernah diturunkan ke atas nenek moyang mereka. Jadi hari ini kita lihat penyakit AIDS dan sebagainya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pertama. Kedua, apabila mereka mengurangi timbangan dan sukatan, mereka akan dihukum dengan kemarau dan kezaliman daripada pihak penguasa. Apabila mereka berniaga, bertugas, mereka tidak amanah. Kurang timbangan. Untuk kita nak bayar, kita kurangkan. Untuk kita ambil, kita lebihkan. Ini contohlah. Golongan kedua. Ketiga, apabila mereka enggan membayar zakat harta mereka, mereka akan terhalang daripada memperoleh hujan dari langit. Kalau mereka tidak bayar zakat, maka Allah Ta'ala akan tahan hujan daripada langit. Sama ada hujannya secara zahir ataupun hilang keberkahan. Keempat, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulnya, melainkan mereka akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang akan merampas sebahagian kekayaan mereka. Janji Allah dan janji Rasul. Apa janji kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah. Janji kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka kalau sesuatu kaum itu tinggalkan janji ini,
Dia dah tak takut kepada Allah tetapi lebih takut kepada kuasa-kuasa besar, lebih takut kepada perkara-perkara duniawi, takut kehilangan pangkat, darajat, harta dan sebagainya, sanggup menggadaikan akidah, ketahuilah kalian akan dijajah. Kalian hanya kuat apabila kalian berpegang teguh kepada Islam. Kita lepaskan agama Islam, kalian akan dijajah. Nabi SAW telah memberi amaran. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul, melainkan mereka akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang merampas harta kekayaan mereka. Maka jangan hairan kalau masyarakat Islam semakin lemah dan semakin lemah. Kelima, selama para pemimpin mereka tidak menjalankan hukum ahkam yang terdapat dalam kitabullah, maka selama itu pula lah masing-masing mereka akan saling bersengketa antara mereka sendiri. Selagi mana mereka tidak menjalankan perintah hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersengketa. Kita tengoklah di sebagian tempat, sebagian negara bersengketa. Yang bersengketa itu Melayu dengan Melayu, Islam dengan Islam. Dia tuduh dia, dia tuduh dia, dia tuduh dia, dia tuduh dia. Kerana apa? Tak lihat tanggungjawab dan amanah untuk memikul amanah dan menunaikan hak. Ini contoh beberapa perkara yang Nabi SAW memberikan amaran. Baik, kita pindah perkara hadis seterusnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Al-Ahnaf bin Qais katanya. Beliau menceritakan. Ini ada satu cerita. Suatu hari aku pergi duduk ke suatu kelompok orang-orang Quraisy. Ya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang berambut kusut dengan pakaian dan keadaan yang tidak terurus. Datang seorang yang tak terurus, rambut kusut, pakaian tak sempurna. Dia adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Siapa tu? Abu Dzar. Setelah berada di hadapan mereka, dia pun memberi salam lalu katanya, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan harta dengan batu bata yang bakal dipanaskan di neraka Jahannam. Abu Dzar tadi datang dalam keadaan kusut masai, katakan, beri khabar gembira kepada orang-orang yang ada harta, lalu sorok-sorokkan harta mereka. Khabar gembiranya apa? Batu bata yang panas di dalam api neraka. Lalu diletakkan di pentil susu mereka sehingga tembus keluar dari pangkal bahu dan diletakkan ke pangkal bahu sehingga tembus keluar dari pangkal susu. Dia letak batu tu, letak di dada, tembus semua. Hingga badan orang itu bergoncang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian dia berpaling dan pergi duduk dekat sebuah tiang. Maka aku mengikurinya dan duduk berhampiran dengannya. Sedangkan aku belum lagi mengenalinya. Aku melihat orang-orang itu tidak menyukai apa yang aku katakan tadi. Selepas Abu Dzar ceritakan, beri ancaman, beliau pergi duduk kat tiang. Ada orang macam kurang senang dengan apa yang diungkapkan tadi. Aku melihat orang-orang tidak menyukai apa yang aku katakan tadi. Tanya aku. Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, orang-orang itu tidak tahu suatu apa yang pernah dikatakan kekasihku sebelum ini kepadaku. Dia tak tahu. Satu berita, satu kisah yang Nabi SAW pernah ceritakan kepadaku. Kekasihku pernah ceritakan kepadaku. Siapakah nama kekasihmu? Tanyaku, Nabi SAW. Beliau menjawab, Rasulullah SAW ujarnya. Menjawab dengan tegas. Pernahkah kamu melihat Bukit Uhud? Pernah tak kita melihat Bukit Uhud? Kita pergi Madinah, kita pergi umrah. Pernah lihat Bukit Uhud tak? Berapa besar Bukit Uhud? Bukit Uhud ibarat macam daripada Changi sampai ke lebih kurang Ang Mo Kio.
lalu Pen Island Expressway itu berapa kilometer? 14 kilometer plus minus. Pernah tak kamu melihat Bukit Uhud? Tanyanya lagi. Perawi berkata, kemudian aku menatap matahari pada waktu siang hari kerana aku teringat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh aku ke suatu tempat untuk sesuatu keperluan. Aku menjawab, ya, pernah. Aku tahu. Lelaki tadi berkata lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku tidak ingin mempunyai emas sebesar Bukit Uhud. Tuh pun aku memilikinya. Untuk aku memilikinya. Tentu aku menafkahkannya semuanya kecuali 3 dinar sahaja. Nabi SAW pernah menceritakan, Nabi tidak inginkan harta emas sebesar Bukit Uhud itu. Kalau Nabi dapat pun, semua akan dinafkahkan kecuali 3 dinar. Apa dia? Dan itu pun untuk keperluan peribadiku. Orang-orang itu memang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mengumpulkan harta duniawi. Demi Allah, aku tidak akan meminta harta duniawi kepada mereka dan tidak pula meminta fatwa tentang agama hingga aku wafat menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, daripada kisah tersebut diceritakan bahawasanya bagi mereka yang memiliki harta itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala beri ujian berbeza. Orang yang tak ada harta, ujian. Orang yang ada harta, ujian. Orang yang tak ada harta, ujian bagaimana dia bersabar. Jangan sampai tak ada harta tadi menyebabkan dia kekufuran. Orang yang ada harta pula, ujian jangan sampai dengan hartanya itu membuatkan dia lupa daratan. Membuatkan dia takabur. Membuatkan dia rasa dunia ini milik dia. Membuatkan dia rasa seolah-olah harta yang dimiliki hanya disebabkan dia itu seorang yang cerdik pandai. Dan ujian di mana orang yang ada harta kadang-kala rasa hartanya itu hanya untuk dirinya, lalu dia tidak korbankan hartanya tadi untuk fi sabilillah. Jalan Allah. Masjid, madrasah, pusat tahfiz dan banyak lagi. Orang-orang miskin, fakir miskin dan sebagainya. Demikian para jemaah beberapa hadis-hadis yang dapat kita ambil daripada ancaman-ancaman tersebut. Di muka surat 263, penulis mengajak kita bincang seterusnya. Hukuman kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau dalam negara Islam, kalau ada orang tak mau keluarkan zakat, bagaimana? Kita lihat tadi, kalau 100 juta zakatnya berapa? 2.5 million. Kalau 200 juta, 5 million. Kalau 100 juta, kalau 1000 juta, dah tak ada 1000 juta, 1 billion. Kalau 10 billion, 10 billion, zakatnya setiap tahun ada 2.5 billion. 10 billion. Kalau 600 billion, kalau 200 billion, hasbunallah. Ini kalkulator tak boleh pakai kalkulator biasa. Nak kena pakai kalkulator yang panjang. Pasal 0000. Maka dari itu para jemaah, negara-negara Islam di Teluk Timur Tengah, contoh, negara Arab, harta mereka berapa? Bukan bilion tetapi trilion. Kalau setiap satu daripada mereka semua keluarkan zakat, tak adalah orang yang mati kelaparan. Contoh. Hartawan-hartawan yang billionaire, kalau keluarkan zakat, rakyat tak ada yang susah. Ini contoh. Sebab tu zakat itu penting. Kalau dalam negara Islam, kalau ada orang yang ada harta tidak keluarkan zakat, bagaimana nak menangani masalah tersebut? Baik, penulis mengatakan, zakat merupakan salah satu kewajipan yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma'. Zakat pula merupakan satu amal ibadah yang amat popular dan menjadi asas yang terpenting. Jadi jika seseorang mengingkari kewajipannya, berarti dia keluar daripada agama Islam. Mengikut penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah, barang siapa tak keluarkan zakat,
dia terkeluar daripada agama Islam dan dikira sebagai kafir. Melainkan bagi seseorang yang baru mengenal Islam, tak tahu, baru mengenal Islam. Dengan begitu keingkarannya dimaafkan sebab tak mengetahui. Ni apa cerita Ustaz? Tak bayar zakat kafir ke? Okey. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita nak lihat konteks kenapa penulis katakan demikian. Okey. Penulis katakan demikian kerana apa? Kita kembali kepada basic. Rukun iman, rukun Islam. Apa maksud rukun? Rukun itu, contohlah ya. Rukun wuduk berapa perkara? 6 perkara. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki sampai buku lali, tertib. Rukun wuduk. Barang siapa tinggalkan satu rukun, aku tak nak basuh muka. Sah tak wuduknya? Tak sah. Awak belum berwuduk. Rukun solat berapa perkara? 13 perkara. Niat berdiri bagi mereka yang mampu, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah dan seterusnya. Rukuk, sujud. Aku nak solat tapi tak nak baca Fatihah. Tinggalkan satu rukun. Sah tak solat dia? Tak sah. Itu memang rukun. Rukun iman, 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Ada satu orang, dia kata, aku percaya 5, 1 tak percaya. Islam ke tidak? Aku tak percaya hari kiamat. Dah mati-mati habis. Apa dah kiamat? Kenapa nak mati, lepas mati hidup balik? Kalau dia kata dia tak percaya, Islam tak dia? Rukun. Rukun iman. Tak percaya satu, gugur keislaman. Terkeluar daripada Islam. Dia dah percaya ke 6-6-nya. Rukun Islam pula. Apa maksud rukun? Mesti buat. Rukun. Kalau sunat tak kisah, rukun. Awak dah kata awak percaya kepada Allah, percayakan rukun iman, rukun Islam 5 perkara. Syahadatain. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Pertama. Kedua, solat 5 waktu. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji ke Baitullah. Man istata'tum ilaihi sabila. Barang siapa yang berkemampuan. Haji bagi mereka yang berkemampuan. Zakat kalau dah cukup syarat. Puasa dengan syarat-syaratnya. Solat selagi mana hayat di kandung badan. Sebagian ulama katakan seperti mana rukun wuduk kita tinggalkan dengan sengaja, tak sah wuduk kita. Rukun solat kita tinggalkan salah satu rukun, tak sah solat kita. Rukun iman kita tak percaya salah satu, tak sah iman kita. Rukun Islam kita tinggalkan salah satu dengan sengaja, tak sempurna iman Islam kita. Kalau dah tak sempurna Islam, sebagian ulama katakan terkeluar daripada Islam. Semata-mata tidak solat atau tidak tunaikan zakat. Namun ada juga sebagian ulama katakan tak sampai keluar daripada Islam. Kita tengok dia tak solat, dia tak bayar zakat, apa niat dia. Ada sebagian ulama katakan kalau selagi mana dia kata dia beriktikad wajib tetapi dia tak buat, taklah keluar daripada Islam. Ada sebagian ulama memberi keringanan. Tapi sebagian pendapat ulama katakan tak solat, kafir. Tak zakat, kafir. Rukun. Ini bukan masalah, bukan rukun. Perkara-perkara yang lain, mengumpat, memfitnah, semua perkara lain. Ini rukun. Contoh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi, kalau dalam sebuah negara Islam, disuruh bertaubat. Kalau tak bertaubat, jatuhkan hukuman. Ini contoh. Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan. Seseorang yang enggan mengeluarkan zakat, namun masih mengakui bahawasanya dia itu wajib. Ingat tak? Tadi saya katakan, kalau seseorang yang tidak bayar zakat atau tidak solat, kita tanya, solat wajib tak? Wajib. Zakat wajib tak? Wajib. Awak kategori sini. Bagi awak, solat wajib tak?
Saya tak wajib solat. Gugur iman. Terus, sebab tu masalah ibadah jangan main-main. Masalah agama jangan main-main. Cakap jangan sembarang. Boleh gugur iman. Bagi mereka yang katakan wajib tetapi tak buat, ini dia perbincangan. Seseorang yang enggan mengeluarkan zakat namun masih mengakui bahawasanya dia tu wajib adalah berdosa disebabkan keengganannya tanpa mengeluarkan dirinya daripada Islam. Hakim hendaklah mengambil zakat hartanya secara paksa dan menjatuhkan hukuman ta'zir kepada sesiapa sahaja yang enggan membayar zakat. Bagaimanapun, seseorang hakim tidak dibolehkan mengambil harta melebihi daripada jumlah yang telah ditentukan dalam ketetapan zakat. Jadi kalau dalam negara Islam, kalau sekiranya ada orang itu tidak mau bayar zakat, hakim dalam negara itu boleh suruh pihak berkuasa rampas harta tersebut. Zalim tak? Zalim tak? Kita pusingkan sedikit. Kat Singapura ni, barang siapa yang tak bayar income tax, property tax, selepas diberi amaran, pemerintah akan beri kuasa kepada DBS Bank ke OCBC Bank freeze akaun orang tersebut. Dan kalau perlu, bank itu akan keluarkan duit daripada akaun, bayarkan income tax, property tax yang dia tak bayar. Okey tak? Okey pula. Kalau Islam buat, tak okey. Jadi contoh, income tax dan property tax adalah taxes, cukai yang kita kontributkan untuk pembangunan negara. Negara nak buat jalan raya, nak buat MRT, nak buat macam-macam kemudahan. Zakat adalah sistem dalam agama kita untuk membantu 8 asnaf tersebut. Jadi kalau dalam Islam, barang siapa tak bayar zakat, nescaya hakim boleh menyuruh orang negara itu, pemerintah, untuk ambil zakat daripada orang tersebut. Property tax dan income tax kita bayar tak? Bayar tak? Kalau dah kena bayar tu bayarlah. Nanti kalau tak bayar tak boleh renew company, tak boleh macam-macam, tak boleh, terpaksa bayar. Zakat, ini contohlah ya. Allahu Akbar. Bagaimanapun seseorang hakim tu kalau dia nak ambil tetap 2.5% sahaja. Kalau orang tu tak bayar zakat. Sebaliknya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam pendapat Al-Qadim mengatakan, hendaklah zakat tersebut dipungut ditambah dengan separuh harta yang dimilikinya sebagai denda. Jadi bagi sebagian pendapat, zakat bayar. Tetapi awak tak nak bayar, maka tetap kena denda. Denda ambil ekstra. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Imam Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari Baz bin Hakim, dari bapanya, dari datuknya, katanya, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap unta yang digembalakan wajib dikeluarkan zakat. Unta, kalau kita ada gembala unta, kena zakat. Iaitu setiap 40 ekor unta mesti dikeluarkan zakatnya sebanyak seekor anak unta betina. Ketika mengira kadar zakat, unta tidak boleh dipisahkan. Sesiapa yang membayar zakat dengan niat untuk memperolehi pahala, maka dia akan memperoleh pahala tersebut. Sesiapa yang enggan mengeluarkannya, maka kami akan mengambilnya, ditambah lagi dengan separuh hartanya. Sebagai satu keharusan yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi zakat tidak dibolehkan ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit. Jadi di sini dapat kita lihat bahawasanya kalau dalam sebuah negara Islam, maka nescaya kita diperbolehkan, pemerintah diperbolehkan untuk mengambil zakat daripada mereka-mereka yang tidak mahu membayar zakat. Baik, hadis yang terakhir kita ambil untuk hari ini. Ketika Imam Ahmad ditanya mengenai sanad hadis ini, dia menjawab sanadnya baik. Baik. Seandainya sesuatu masyarakat enggan membayar zakat meskipun masih tetap meyakini kewajipannya. Dia tak bayar zakat, cuma dia tahu dia itu wajib.
maka mereka memiliki kekuatan ketenteraan dan pertahanan yang handal. Maka hendaklah diisytiharkan perang ke atas mereka sehinggalah membayar zakat. Kalau sekiranya dalam sebuah negara Islam ada kekuatan negara, ada golongan orang-orang satu kumpulan elit, the $1 million elite club, tapi tak nak bayar zakat, dalam agama boleh memerangi orang mereka itu, walaupun mereka itu umat Islam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Ibnu Umar pernah menceritakan Nabi pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka mengucapkan kalimah la asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, wa yuqimus salat, dan kemudian mereka mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, dan mereka tunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik, sekiranya mereka telah melakukan perkara sedemikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Sekiranya mereka telah melakukan demikian, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, tunaikan zakat, nescaya harta dan jiwa raga mereka itu terpelihara dalam sebuah negara Islam. Sementara perhitungan amal mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau sebagai khalifah pernah memerangi sebahagian sahabat yang tidak mengeluarkan zakat selepas kewafatan Nabi SAW. Baiklah, siapakah yang diwajibkan membayar zakat dan apakah syarat-syaratnya? Apa yang dimaksudkan cukup nisab, cukup haul, akan kita kupaskan. Bagaimanakah pembayaran zakat harta yang kita simpan? Bagaimanakah pembayaran zakat perniagaan yang kita niagakan? Perniagaan ada beberapa jenis. Ada perniagaan kita buka kedai, ada stok. Ada perniagaan kita tak ada kedai, kita jual online, tak ada stok. Ada perniagaan yang kedua tu, orang order baru kita order. Ada perniagaan orang order kuih baru kita masak. Buat kuih tart. Macam mana nak bayar zakat? Ada perniagaan kita tak ada apa-apa nak jual. Orang minta kita hantar dari satu tempat ke satu tempat. Taxi driver, Grab. Ini perniagaan pasal dia bos. Kena bayar zakat tak? Okay. Bagaimana perkiraan zakatnya tadi? InsyaAllah kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri, wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu pengumuman. Pihak masjid pada pagi ini tadi juga telah berbincang dengan saya, memandangkan kita berada pada penghujung bulan Disember, maka hari ini adalah kuliah kita yang terakhir pada tahun ini insya-Allah. Jadi kita akan bercuti selama 3 minggu. Jadi minggu hadapan, minggu berikutnya dan seterusnya itu akan kita bercuti, dan kita akan buka semula kelas kita pada minggu kedua bulan Januari. Minggu kedua bulan Januari, hari Selasa. Hari apa? Berapa hari bulan? 10 hari bulan tak silap. Ya, jadi kita akan buka semula pada Selasa 10 hari bulan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.